Akhir untuk malam ni. Okay. Nak cari stationary point je. Okay, ini soalan yang saya bagi hari tu jugalah. Okay, sekarang ini soalan ni dia kuasa 3. Okay, dia kuasa 3. Lepas tu dia terbalik, bukan terbalik, dia susun kuasa 3 kat belakang kan. Jadi kita macam tak familiar sangat. So saya susun balik. Okay. Find the stationary point for the equation. Okay, this is equation. Okay, and then dia nak kita bagi tahu nature. Nature means graph tu masam ke, minimum ke, maksimum ke, ataupun inflection point. Okay, so firstly saya nak betulkan graph ni balik. So y sama dengan negatif x kuasa 3 tambah 12x tambah 1. Okay, jadi ini adalah graf kuasa 3. So bila graf kuasa 3 kita dah tahu dah, dia mesti akan jadi macam ni. Dia mesti ada 2 titik selalunya, 2 titik. Okay, tetapi kita tak tahu mana satu titik yang maksimum, mana satu titik minimum. Okay, jadi firstly what we must do is we must find dy dx. Okay, sekarang y sama dengan negatif x kuasa 3 tambah 12x tambah 1. So dy dx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 12. Okay, kemudian dia nak kita jadikan step yang kedua, jadikan dy dx sama dengan kosong, and then kita kena cari x. Okay, jadi ini kan dah jumpa dah ni dy dx, tapi jadikan itu yang kosong. Jadi negatif 3x kuasa 2 tambah 12 sama dengan kosong. Okay, so mari kita cari y. Negatif 3x kuasa 2 sama dengan negatif 12. Cari y pula. Mari kita cari x. Okay, jadi x kuasa 2 sama dengan negatif 12 bahagi negatif 3. 3 bawa ke sini jadi bahagi. 3 kali 1, 3 kali 4. So x kuasa 2 sama dengan 4. X sama dengan 4 punca kuasa. Okay, sama dengan 2. Okay, actually punca kuasa ni kat depan dia sebenarnya ada tambah tolak. That means x tu ada 2, iaitu x1 sama dengan 2 dan juga x2 sama dengan negatif 2. Okay, depends lah. Kalau kamu tak tahu macam mana nak cari ni, okay, jadi kamu boleh guna kalkulator je. Okay, kalau guna kalkulator, ini adalah A, B tak ada, yang C ni. Ini adalah C. Kamu guna equation. Okay, so sekarang kita dah ada value x1 2 dan x2 negatif 2. Okay, step yang ketiga. Step yang ketiga adalah kita kena cari y pula. Okay, macam mana nak cari y? Okay, kita kena gantikan x yang kita dapat ni, ada 2 yang kita dapat ni, dalam soalan asal. Okay, macam mana nak gantikan? Soalan asal adalah ni, y sama dengan negatif x kuasa 3 tambah 12x tambah 1. Okay, jadi gantikan x dalam soalan asal. Mari kita gantikan. Kalau saya gantikan, okay, x1 sama dengan 2. So sekarang ni saya nak gantikan 2 dalam soalan ni. Y sama dengan negatif 2 kuasa 3 tambah 12 kali dengan 2 tambah 1. Okey, ini saya buat kurungan. Okey, so saya buat kurungan lah ni. Jadi 2 kuasa 3 negatif 8 tambah 12 kali 2 24 tambah 1 sama dengan 25 tambah 8 17. Okey, jadi ada satu koordinat di mana, okay, saya ubah warna biru. Koordinat yang pertama ni ada titik ni 2 dan juga 17. Okey, kemudian mari kita
ambil X2 ni, gantikan dalam persamaan asal. Okey, kita gantikan dalam persamaan asal. So, sekarang saya nak gantikan X2 sama dengan negatif 2. Okey, ni yang kedua kan. Okey, gantikan dalam Y sama dengan negatif 2 kuasa 3 tambah 12 darab negatif 2 tambah 1. Okey, sorry tak cukup tempat ni. Okey, jadi sama dengan negatif 2 kuasa 3 adalah negatif 2 kuasa 3. Negatif 8. Okey. 12 kali 2 negatif 24 tambah 1. Jadi 8 tolak 24 tambah 1 negatif 24. 8 tolak 24 sekejap 8 tolak 24 tambah 1. Okey, jadi negatif 15. Jadi ada lagi satu dot ni, dot warna hijau ni. Titik dia, koordinat dia negatif 2 dan juga negatif 15. Okey, tak nampak pula warna hijau ni. Okey, negatif 2 dan juga negatif 15. Okey. Kemudian step yang ketiga, step yang keempat sekarang ni. Okey, step yang keempat kita nak tentukan nature. So, how to determine the nature of this graph? Okey, macam mana nak tentukan? Step yang keempat, nak tentukan nature of graph, di mana kita kena cari d kuasa 2y per dx kuasa 2. Okey, kalaulah dia dapat lebih besar daripada kosong, tu maksudnya graf tu, titik tu graf pula minimum. Okey, titik tu bersifat minimum. Kalaulah dia dapat kurang daripada kosong, titik tu bersifat maksimum. Okey, kalau sama dengan kosong, titik tu bersifat inflection. Okey, mari kita tengok. So, macam mana nak tentukan nature of graph? Kita kena differentiate dua kali. Okey, just now kita dah differentiate dy per dx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 12. Now, step yang keempat tu kita kena differentiate dua kali. Lagi sekali differentiate. Negatif 6x. Okey, right now negatif 6x ni ada x ni. Macam mana kita nak tentukan? Sama ada dia lebih besar daripada kosong ke, kurang daripada kosong ke, atau sama dengan kosong. Jadi apa yang kita kena buat adalah masukkan lagi sekali. Masukkan x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2 tu dalam d squared y over dx squared. Okey, so kalau saya masukkan yang pertama, saya masukkan titik yang pertama negatif 2. Okey, saya masukkan x1 dah. X1 negatif 2 sama dengan 2. Okey, saya masukkan x1 ni dalam persamaan negatif 6x ni. Jadi negatif 6 darab dengan 2 sama dengan negatif 12. Okey, bila dia negatif 12, okey, itu maksudnya negatif 12 ni kurang daripada kosong. Itu maksudnya titik ni titik maksimum. Okey, titik maksimum. Titik yang mana? Titik yang x tu sama dengan 2. Okey, that means titik yang warna biru ni lah. Patut saya buat warna biru ni. Okey, titik yang sama dengan 2 ni adalah bersifat maksimum. Okey, so macam mana pula titik yang warna oranye tadi tu? Titik warna oranye kan? Okey, titik yang warna oranye tadi, titik x sama dengan
X sama dengan, okay, tak apa, saya buat titik warna biru lah. X sama dengan negatif 2. Okay, so kita gantikan d squared y over dx squared sama dengan negatif 6 darab dengan negatif 2 sama dengan 12. Wah, 12 tu adalah lebih besar daripada kosong. That means titik yang ini adalah bersifatnya minimum. Okay, maksudnya titik 217 ni maksimum. Dan titik yang kita ganti negatif 2 ni, iaitu negatif 2 dan juga negatif 15 ni adalah bersifat minimum. Okey, sampai situ sahaja soalan dia. Okay, sebab soalan dia nak minta cari nature stationary point. Kalau kamu kena sketch graph, buatlah langkah seterusnya. Okey, jadi kesimpulan yang kita buat sekarang ni adalah macam biasa kan, x kuasa 3 ni kan saya dah beritahu kan, dia punya mesti macam ni kan. That means ada satu koordinat 2, 17. Okay, 2, 17 kat atas ni. Okay, betul tak? 2, 17 maksimum. Betul. Dia berada di atas. Okay. Manakala negatif 2, negatif 15. Negatif 2 kat bawah sikit. Oh, maksudnya kat sini lah. Negatif 2, negatif 15. Kat sini. So, ini maksudnya dia bersifat minimum. Betul? Sifatnya minimum. Okay, thank you.